أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'alah. Yang dimuliakan Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan pembina mata Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah kita bertemu sekali lagi pada malam ini insya-Allah untuk menyambung perbincangan kita daripada kitab Maqasid Asy-Syariah. Ini kitab dia, nipis je kitab dia. Tapi nak perhabisnya lama juga tuan-tuan. Walaupun dia nipis ada banyak perbincangan-perbincangan yang kita sama-sama kongsikan insya-Allah pada setiap 2 minggu di masjid ni insya-Allah. Tuan-tuan mata Allah SWT, hari ini kita nak cerita tentang satu tajuk daripada kitab ini yang tajuknya berbunyi Turuq Itsbati Maqasid Asy-Syariah. Okey, Turuq Itsbat Maqasid Asy-Syariah. Apa maksud dia tuan-tuan? Maksudnya kaedah ataupun jalan atau cara macam mana kita nak menentukan maqasid asy-syariah. Baik, sebelum tu tuan-tuan, mungkin ada yang kita jarang-jarang dengar ataupun kalau pun pernah dengar tentang maqasid asy-syariah, mungkin kita dah lupa. Okey, jadi saya ulang balik setiap kali kuliah kita akan ulang sedikit sebanyak buat sedikit murajaah supaya kita tak lupa. Apakah itu maqasid syariah? Secara ringkasnya tuan-tuan, kita tak pergi kepada detail, kita tak pergi kepada definisi yang diberikan oleh ulama, tapi secara ringkasnya kita nak kata maksud maqasid syariah ini ialah tujuan ataupun matlamat ataupun objektif ataupun apa nama ni disebut hikmah. Kenapa Allah SWT mensyariatkan satu-satu hukum? Tak kiralah sama ada hukum itu yang berkaitan dengan benda wajib. Kenapa Allah Ta'ala wajibkan salat? Kenapa Allah Ta'ala wajibkan puasa, zakat, haji dan sebagainya? Jadi perbincangan maqasid syariah ini mengkaji perkara-perkara yang terselindung yang tak ramai orang tahu. Orang tahu salat itu wajib, tapi tak ramai orang yang tahu apakah maqasidnya, apakah tujuannya, apakah rahsia yang terselindung di sebalik kewajipan salat. Ramai orang yang menunaikan zakat, dia tahu zakat itu wajib, tapi apakah semua orang tahu bila dikeluarkan zakat, apakah kebaikan dia, hikmah dia, rahsia di sebalik kewajipan zakat itu? Sama juga ramai orang pergi haji. Bukan sekali, kadang 2-3 kali dah pergi haji. Alhamdulillah, bagus rezeki dia. Yang tak pergi tu tak pergilah, tapi yang ada rezeki banyak, Allah Ta'ala bagi sampai 2-3 kali pergi haji. Rezeki nak buat macam mana? Okey, itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tahu wajib haji itu wajib, tapi apakah hikmah ataupun pengajaran ataupun dia punya matlamat Allah Ta'ala mewajibkan haji? Jadi memahami maqasid, tujuan ataupun matlamat setiap hukum itu menjadikan kita lebih yakin. Kita akan nampak kehebatan dia, kita nampak kebaikan dia. Sebab itulah mengkaji maqasid asy-syariah ini sangat penting tuan-tuan. Itu perkara-perkara yang wajib. Sama juga bila kita tengok satu benda yang haram, kita juga ingin melihat apakah rahsianya. Kenapa Allah Ta'ala haramkan? Kita tahu arak itu haram. Tetapi apakah kita tahu kenapa Allah Ta'ala haramkan arak? Maka ada dia punya maqasid dikaji oleh para fuqaha, para usuliyun, ahli-ahli usul fiqh. Kenapa zina itu haram? Maka juga dibuat kajian. Kenapa haram? Apakah matlamat pengharaman tersebut? Contohnya, kenapa riba itu haram? Walaupun nampak zahirnya bagus, memudahkan kita berurusan, mudah kita nak beli rumah, mudah nak beli kereta, mudah nak buat bisnes, nampak zahirnya bagus, tapi kenapa Allah Ta'ala haram? Mesti ada rahsia dia. Inilah dia kajian yang berkaitan dengan maqasid asy-syariah, tujuan atau matlamat kenapa satu-satu hukum itu ditentukan oleh
Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dia satu benda yang wajib ataupun suatu benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma masalahnya tuan-tuan, kalau kita ni orang awam, kita bukan ulama, kita bukan ada kepakaran, memang agak sukarlah, payahlah kita nak menentukan apa maqasid dia, apa tujuan dia, kenapa Allah Ta'ala wajibkan ini, kenapa Allah Ta'ala haramkan ini. Kalau orang biasa macam kita payah tuan-tuan. Tapi tidak mengapa, sebab para ulama telah pun menunjukkan kaedah dan jalan, ya, macam mana cara kita nak kenal maqasid syariah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab maqasid ni ataupun matlamat, tujuan ni sebenarnya kita mengkaji hukum Allah. Bila kaji hukum Allah, yang maha mengetahui rahsianya, tujuan dia, matlamat yang sebenar cuma Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta hukum. Allah Ta'ala wajibkan salat. Ada kalanya Allah Ta'ala jelaskan matlamat dia, Allah Ta'ala jelaskan tujuan dia, seperti mana yang selalu kita baca ayatnya, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jelas. Di hujung ayat ini Allah Ta'ala meletakkan apa dia? Innas salata, sesungguhnya solat boleh mencegah seseorang itu daripada melakukan perkara keji dan perkara mungkar. Okey, ini jelas maqasidnya. Allah Ta'ala perintahkan solat, dan Allah Ta'ala terus cerita tuan-tuan dengan kita apa yang akan dicapai, ataupun apakah yang patut dicapai, ataupun apakah matlamat yang bakal diperolehi oleh orang yang solat. Maka Allah Ta'ala sebut solat ni sebenarnya boleh mencegah seseorang itu, sama ada dia sedar atau tak sedar, daripada melakukan dosa, lakukan maksiat. Sebab itulah hari ni tuan-tuan ada beza yang ketara sebenarnya antara orang solat dengan orang tak solat dalam bab melakukan perkara-perkara mungkar, perkara-perkara dosa, maksiat. Orang solat buat maksiat tak tuan? Buat juga. Buat juga tuan-tuan. Solat-solat pun, hari-hari datang surau pun, hari datang masjid pun buat juga. Cuma bezanya, bezanya dia. Ya, bezanya orang yang solat ni dia akan ada rasa malu-malu. Dia akan rasa ada sensor dalam hati dia. Aku ni solat, kan? Aku ni baru solat Jumaat tadi. Aku tadi baru jadi imam. Aku ni baru jadi makmum. Contohnya, kan? Ada rasa malu-malu nak buat maksiat. Kalaupun dia buat pun, kalau terbuat, dia akan mudah untuk insaf dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan? Lepas kita buat maksiat contoh, lepas tu kita pergi solat. Bila solat teringat tak benda yang kita buat? Oh, teringat. Kita rasa salah. Allah, tadi tersalah buat, tersalah tengok benda tak bagus pula dekat handphone. Bukan nak tengok sangat tuan-tuan, tiba-tiba datang je. Contohnya kan. Sekarang kan macam-macam kan. Dia keluar dekat tepi-tepi tu kan. Contohnya. Jadi kita pun tertekan nampak maksiat, lepas tu pergi solat, teringat Allah dah buat dosa ni, dah buat maksiat ni, maka kita pun dengan sebab kita semayang ni tuan-tuan, solat ni, maka kita pun akan banyak beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun istighfar, astagfirullahalazim. Lepas solat tersalah lagi. Contohnya tersalah lagi, banyak kali tersalah, tapi dia sentiasa akan memperbaharui dia punya istighfar dia, mana minta ampun tu selalu, mana menyebabkan dia itu dosanya tidak berlarutan dan berterusan, tidak seperti orang yang tak solat tuan-tuan. Ya? Orang tak solat ni, masa bila dia nak insaf? Dia tak semayang. Masa bila dia nak ingat Tuhan? Bila tak ingat Tuhan, dia buat maksiat tak sedar diri. Ya? Dia tak sedar, dia tak ingat tuan-tuan. Dia buat maksiat, lepas maksiat, satu buat maksiat, lepas satu maksiat dia buat, dia tak ada rasa salah pun melakukan maksiat, sebab tidak ada sebab, tidak ada punca, tidak ada keadaan yang boleh menyebabkan dia berfikir dan menginsafkan diri. Itulah kelebihan orang solat tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak sedar benda ni. Kenapa kita rasa macam. Dan satu lagi tuan-tuan, orang yang buat orang yang bersolat ni tuan-tuan, dia akan rasa debaran-debaran dia. Sensor dia kuat. Sensor dia kuat. Mana kalau dia buat benda maksiat tu, dia rasa sangat bersalah. Walaupun kadang-kadang dia bertahan juga, debar-debar dia buat juga. Contohnya lah. Tapi dia mudah insaf kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kalau kita tengok
maqasid syariah di sini, matlamat atau tujuan itu jelas dalam solat itu, yang Allah Ta'ala cerita secara direct dalam ayat itu. Ya, walaupun kadang-kadang kita tak terasa, kita tak sedar benda itu berlaku, tapi itulah hakikatnya. Ya, lagi kuat solat kita, lagi hebat solat kita, lagi tinggi kualiti solat kita, lagi khusyuk solat kita, lagi ikhlas solat kita, lagi kuat dia punya sensornya. Nak tengok sensor kita tak kuat, kuat tak kuat, tengok solat kita. Kalau kualiti kita solat cantik tuan-tuan, kita rasa tak ingin pun nak buat maksiat, rasa geli nak buat maksiat, rasa malu nak buat maksiat, rasa takut sangat nak buat maksiat. Itu sensor dia kuat lah tu. Masa iman dia tengah naik itu, dia hebat tu kan. Contoh macam bulan puasa, masa bulan puasa tu kemuncak tu, kita punya iman tu Masya Allah, kemuncak dia sangat tinggi masa tu. Lepas tu kita nak buat benda maksiat pun terasa macam tawar je nak tengok. Contoh kalau biasalah, contohlah orang tu biasa tengok benda-benda haram, contohnya kalau masuk bulan puasa ni jadi tawar hati, rasa tak selera, rasa kenapa? Kerana kemuncak iman tu. Tapi kalau selera dia kuat, tu tanda tu ada masalah tu. Masalah iman tu tuan-tuan. Baik. Jadi seperti mana saya jelaskan tadi, bila kita nak kaji rahsia hukum Allah SWT, yang mana hukum itu datangnya daripada Allah, yang maha tahu rahsianya, matlamat dia cuma Allah. Cuma Allah Ta'ala yang tahu yang sebenarnya. Tapi kita para ulama kita telah pun mengkaji. Itu hak mereka dan mereka ada kemampuan untuk mengkaji. Tetapi adakah 100% tepat? Tidak ada masalah. Kalaupun tidak tepat, tidak ada masalah. Sebab apa? Para ulama-ulama kita yang hebat-hebat ni, mereka dikira sebagai mujtahid. Okey, mujtahid ni tuan-tuan, orang yang ada kemampuan yang sangat luar biasa. Dia baca Quran, baca hadis, dia faham dengan baik, bahasa Arabnya bagus, dia hafal pun ribu-ribu hadis, dia faham tafsir, okey, dia tahu selok-belok bahasa Arab, dan dia mampu untuk mengeluarkan hukum. Ini para mujtahid. Okey, jadi mujtahid ni tuan-tuan, kalaupun dia tersalah mengeluarkan ijtihad, okey, contohnya ada ulama mengatakan satu perkara ni wajib, ijtihad dia. Contoh, kita ambil contoh yang mudah, salat witir. Mengikut ijtihad Imam Abu Hanifah, salat witir ni wajib. Itu ijtihad dia. Katakanlah Imam Abu Hanifah ni tersalah dalam ijtihad dia, dia tetap dapat satu pahala walaupun tersalah. Sebab apa? Sebab beliau mengeluarkan hukum itu berdasarkan pengetahuan, berdasarkan ilmu, berdasarkan kemahiran dia. Kalau salah tak mengapa, tapi kalau kita ijtihad tak boleh tuan-tuan. Betul pun salah, salah pun betul. Mana kita tak tahu yang mana betul, yang mana salah. Sebab tak ada asas yang kuat, tidak ada kemampuan ataupun tidak ada kelayakan untuk kita mengeluarkan hukum ataupun mengeluarkan, maknanya buat ijtihad lah. Baik. Sedangkan kalau ikut sunat witir ini, berdasarkan jumhur fuqaha mengatakan dia adalah sunat muakkad. Okey, sunat muakkad. Okey, jadi adakah pandangan Imam Abu Hanifah itu salah? Mungkin salah, tapi walaupun salah, dia tidak dianggap satu perkara yang dosa, bahkan boleh diamalkan. Kenapa? Kerana kita adalah mengikut, kita adalah muqallid, kita adalah pengikut mazhab. Kalau mereka yang berada di, contohnya di luar negara, contohnya di Pakistan ke, contohnya mereka mengikut mazhab Hanafi contoh, atau mazhab Maliki. Kita di Malaysia mengikut mazhab Syafi'i, kita ikutlah mazhab Syafi'i. Jadi kita ni muqallid, tidak ada masalah. Apa saja yang dikeluarkan hukumnya oleh para ulama, maka kita ikut saja, tidak ada masalah. Baik. Jadi tuan-tuan Allah SWT, jadi untuk mengetahui rahsia ini, para ulama telah pun membuat kajian dan telah pun membentangkan kaedah-kaedah. Kaedah-kaedah ni kadang-kadang kita sebagai orang biasa boleh juga untuk kita berfikir, merenung, boleh, tak ada masalah. Okey, untuk mengkaji, untuk melihat, untuk cuba memahami hikmah. Mungkinlah maqasid yang kita terima tu ataupun yang kita faham tak berapa tepat. Tapi kalau ia hanya sekadar untuk menguatkan hujah, contohnya kita dah tahu benda ni haram, cuma kita nak fikir, kenapa Allah Ta'ala haramkan? Kita dah tahu dah, kita memang tak buat dah, benda ni haram. Contoh, kita ambil satu contoh lah, riba haram.
Okay, riba tu haram. Kita dah tahu dah riba tu haram. Memang kita tak dekat pun dengan perkara riba ni. Bank konvensional kita tak buat, insurans konvensional kita tak ambil. Kalau dulu contohnya kita terlibat dengan insurans konvensional, kita berhenti. Kita jadi ejen insurans dulu, kita berhenti sebab ejen insurans kalau dia jual insurans yang haram, yang konvensional haram, maka duit pun haram. Contoh. Tapi bila contohlah dulu kita tak tahu bahawa riba ni haram. Contohlah kita buat bank loan dulu 20 tahun yang lepas, kita buat loan pinjam rumah dengan bank konvensional. Haram tak tuan-tuan? Haram hukum dia. Baik, sekarang selepas 20 tahun kita dah bayar 20 tahun, ada lagi 10 tahun baki. Tiba-tiba kita faham, kita tahu bahawa insurans konvensional ni rupanya haram. Oh, haram rupanya beli rumah dengan bank yang tidak Islam ni. So apa kita nak buat tuan-tuan? Kita wajib berhijrah. Maka adalah orang tanya, Ustaz, saya dah bayar 20 tahun dah Ustaz, ada 10 tahunnya lagi. Ya, kalau saya buat refinance, rugilah saya Ustaz. Rugilah, rugi besar lah, banyak kena bayar balik. Macam mana Ustaz? Boleh tak saya terus dengan konvensional? Jawapannya tak boleh tuan-tuan. Haram meneruskan benda yang haram. Tak boleh teruskan benda haram. Wajib tuan-tuan untuk berhijrah. Tapi rugi Ustaz. Okey, saya tanya mudah aja. Kita nak rugi dunia ke nak rugi akhirat? Rugi dunia boleh cari duit tuan-tuan. Rugi akhirat tak boleh nak buat apa dah. Ya, bila kita buat refinance tuan-tuan, maka kita kena bayar lebih. Bayar lebih itu sebenarnya satu infak kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu bentuk pengorbanan tu. Ya. Sebab apa? Sebab kita telah bersedia, kita sepatutnya untung banyak kalau kita bayar dekat konvensional, sebab kita ada 10 tahunnya lagi. Bila kita buat contohnya refinance dengan bank Islam, ya, maka mungkin kita kena bayar lebih lagi. Kalau biasa bayar 1,000 sebulan, mungkin tuan-tuan bila buat refinance kena bayar lagi 1,500 contohlah. Maka kita rasa rugi tak tuan-tuan? Rasa rugi 500 sebulan. Banyak lagi nak bayar. Tapi fahamlah, yakinilah sahabat-sahabat, tuan-tuan yang rahmati Allah SWT, setiap 500 lebihan yang kita bayar itu sebenarnya kita telah melakukan pengorbanan yang besar di sisi Allah SWT, yang pastinya akan diberikan ganjaran yang luar biasa oleh Allah Ta'ala. Tak rugi tuan-tuan. Tak rugi kita berhijrah, kerana itu pengorbanan yang kita buat semata-mata kerana nak elak kita daripada melakukan benda yang haram, benda yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah kita rugi di dunia, tapi kita tidak rugi di hari akhirat. Tambahan pula tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki ni adalah berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sanggup berkorban, kita sanggup bersusah payah, kita sanggup untuk bayar lebih, pandai-pandailah Allah atur macam mana nak ganti balik, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Jangan takutlah. Kita buat benda yang baik ni tuan-tuan, ya, Allah Ta'ala pasti akan menggantikannya balik, sama ada kalau tidak pun di dunia, insya-Allah Allah Ta'ala akan ganti di akhirat. Kenapa kita tidak boleh terus-menerus berada di rumah yang di finance dengan keadaan yang haram ini tuan-tuan? Sebab setiap apa yang lahir ataupun sesuatu yang dihasilkan daripada benda haram, maka haramlah segala-galanya. Tuan-tuan bayangkan kita duduk rumah yang hasilnya daripada perkara yang diharamkan oleh Allah. Satu dosa besar tuan-tuan. Riba ni satu dosa besar. Satu-satunya dosa yang Allah Ta'ala benarkan. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Allah Ta'ala benar untuk diperangi mereka ini. Riba ni tuan-tuan, dahsyat. Okey. Maknanya kita duduk di rumah yang finance dengan yang haram ini, maka rumah tu jadi rumah haram tuan-tuan. Bayangkan rumah haram. Bukan rumah setinggannya, rumah haram tuan-tuan. Rumah kita beli tetapi guna duit haram, rumah itu rumah haram tuan-tuan. Ya. Maka di situlah kita membesarkan anak kita. Di situlah kita bersolat. Di situlah kita buat ibadat. Di situlah kita tidur, kita belajar, kita mengaji dan sebagainya. Bayangkan macam mana Allah Ta'ala nak terima amal ibadah kita tuan-tuan. Okay, sebab dalam satu hadis Nabi SAW yang selalu kita dengar juga, ya, diceritakan bagaimana seorang lelaki berdoa.
kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rab, wahai Tuhan, terimalah doa aku ya Allah. Tapi dalam keadaan bagaimana dia berdoa? Mat'amuhu haram. Nabi kata, makanan dia haram. Makan dia haram. Wa mashrabuhu haram. Bukan setakat makanan, minuman pun haram. Wa malbasuhu haram. Pakaian pun haram. Macam hari ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan aktif dekat TikTok, saya selalu dekat TikTok tuan-tuan, menyebarkan dakwah melalui TikTok. Mula-mula tu malu-malu jugalah sebab orang muda kat situ kan. Tapi bila lama-lama tu kita dah biasa, okeylah. Ramai sahabat-sahabat kita, anak-anak muda pada mulanya memang kagum lah tengok dia dekat TikTok tuan-tuan, umur 20 tahun, 20-an, 23, 24, 25, pakai Lamborghini tuan-tuan, harganya 1 juta lebih. Kita rasa kagum. Kita rasa kagum anak-anak muda Melayu kaya raya. Apalah bisnes mereka ni? Saya pun kaji-kaji tengok-tengok, Masya Allah. Rupanya mereka terlibat dengan Forex tuan-tuan, Forex trading online. Bila kita buat kajian, tengok-tengok, seluruh dunia ulama' mengharamkan Forex trading online. Maka ramai orang yang dapat kekayaan hasil daripada benda haram. Kan? Jadi itu masalahnya tuan-tuan. Tapi bila kita makan benda haram ni tuan-tuan, dia akan jadi payah, gelap hati dia. Orang yang makan haram ni bila masuk dalam perut dia, dia akan jadi darah daging. Sebab itulah Nabi sebut, Nabi sebut dalam satu hadis, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, sumber yang kotor, fannaru aula bih, maka nerakalah yang lebih utama bagi dia. Jadi berbalik kepada doa tadi, ada orang yang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Dan kalau hari ini rumah yang dibina di atas sumber yang haram, maka rumah pun rumah haram. Fa anna yustajabulah. Macam mana Allah Ta'ala nak terima doa dia? Tuan-tuan, bila kita makan benda haram ni, Allah Ta'ala tak akan terima doa kita. Jelas dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan sebab tu kita kena jaga sangat. Dan sebab itulah saya tekankan sekali lagi bahawa kalau kita beli rumah, beli kereta menggunakan kaedah konvensional, maka wajib kita tukar kepada cara Islam, sebab tidak ada hujjah, tidak ada alasan untuk kita berikan di hadapan Allah. Kalau Allah Ta'ala tanya, kenapa kamu terus menerus berada dalam keadaan yang haram, sedangkan banyak perbankan Islam, kaedah-kaedah Islam yang ada, maka kita nak cakap, ya Allah, rugi ya Allah. Maka Allah Ta'ala akan tanya kepada kita, siapa yang akan memberikan rezeki kepada kamu? Adakah kamu yang memberi rezeki pada diri kamu sendiri? Tak. Jawabnya pastinya Allah. So kenapa yang kamu takut? Jadi payah nak jawab tuan-tuan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, mati Allah Subhanahu Wa Taala, berbalik kepada cerita kita tadi. Untuk kita mengkaji macam saya sebutkan tadi, katalah kita kata riba tu haram, kita dah tahu riba tu haram. Cuma kalau dulunya kita berpegang kepada riba tu tak ada masalah, apa masalahnya? Logiknya tuan-tuan, logik ni cerita pasal logik riba ni secara umumnya kita kata boleh haram, kita boleh terima dengan jelas kalau sekiranya dalam situasi begini. Contoh sebab nampak sangat keburukan riba ni. Contohnya ada orang yang terpaksa berhenti kerja kerana Covid. Contoh dia kerja, dia pun kerja dulu pun tak adalah besar gaji 2,000 contohnya. Tiba-tiba kena berhenti kerja, duit tak ada. Okey. Jiran dia orang kaya. Jadi dia pergi sebelah jiran, Assalamualaikum bang, saya perlukan duit. Nak pinjam duit, boleh tak? Oh, nak pinjam duit? Boleh, tak ada masalah. Tapi saya ni businessman. Saya businessman, berapa nak pinjam? Saya tak boleh bagi pinjam saja-saja, kena adalah keuntungan sebab saya orang berniaga. Contohnya kan, orang ni tengah sesak ni, bang tolonglah saya nak pinjam tak banyak, 200-300 je, nak bagi beli susu anak, beli makanan, dapur pun lama dah tak berasap. Contohnya kan. Maka di ketika ini nampaklah kan, nampak keburukan riba kan. Boleh saya bagi, cuma kalau pinjam 1,000 kena bayar
ekstra 20%. Kena bayar berapa? Kena bayar 1,200. Orang tu dah lah sesak, terdesak, nak makan tak ada, nak bagi susu anak tak ada, minta tambah pula. Nampak sangat kezaliman dia. Maka jelas kita nampak itu haram. Ini cerita pasal logik, tuan-tuan. Ini cerita pasal logik hukum. Sebab tu kita nak tengok pasal hukum Allah Ta'ala ni, kadang-kadang kita tak boleh guna logik sangat. Sebab bila Allah Ta'ala kata haram, haramlah dia. Kita tak boleh nak argue, tuan-tuan. Kalau kata haram, haram. Cuma mencari sebab kenapa Allah Ta'ala haram tu boleh. Tapi nak kata kenapa haram, tak boleh. Allah Ta'ala kata haram, haram, kita terima, habis cerita. Cuma kita nak mengkaji hikmah dia supaya kita lebih yakin. Bila kita kata haram, oh patutlah Allah Ta'ala haramkan. Benda ni sangat buruk. Tadi nampak jelas tadi kan? Okey lah bang, tak apalah, saya dah tak ada tempat dah nak pinjam. Tipu pinjam lah. Dengan 1,200 kerja tak ada, tuan-tuan. Bayangkan macam mana dia nak bayar. Nampak zalim? Nampak zalim. Nampak tak buruk riba? Nampak buruk riba. Baik. Sekarang kita buat senario yang baru. Orang ni dah berniaga, ya? Dia dah berniaga lama. Cuma dia nak besarkan bisnes dia. Okay? Dia nak besarkan bisnes dia. Dia bisnes sangat maju, sangat maju. Dia nampak memang potensi bisnes sangat bagus. Cuma dia nak besar, dia nak kembangkan, nak ekspor ke luar negara pula. Contoh dia buat krepek lah, special punya krepek. Contohlah, tuan-tuan. So biasanya dia buat lokal je, tapi dia nak ekspor, perlu 100,000 pinjaman. Okey, lepas track record dia bagus, dia pergi bank konvensional. Sebab dia kata bank Islam ni mahal sangat charge dia. Contoh. Dia pun pergilah dekat bank konvensional. Oh, dia tengok track record dia dah beberapa tahun, oh memang bagus, masuk setiap bulan, memang income dia sangat masuk, 10,000, 20,000, 100,000 kalau sebulan masuk. Contohnya dia punya track record sangat cantik. Bank pun dengan sangat senang hati memberi pinjaman pada dia. Okey, so dia kata okey, encik nak berapa? 1,000, 2,000. Saya nampak cik ni setengah juta pun layak ni. Oh, sebab bank dia macam tu, tuan-tuan. Kalau kita pergi cakap, encik, saya ada masalah kewangan, contohnya kan, saya ada masalah kewangan, anak saya dah lama dah tak makan ni, boleh tak cik bagi pinjaman kat saya 1,000? Tobat, tak bagi pinjam bank. Okey, tak bagi, tuan-tuan. Merayulah macam mana pun, bank tak akan bagi pinjaman kepada orang miskin yang tak mampu bayar. Sebab bank kerjanya bukan badan kebajikan. Bank kerja dia nak cari duit. Tak kisahlah bank apa, tuan-tuan. Bank Islam ke, bank konvensional ke, sama-sama nak cari untung, sama-sama nak cari duit. Betul, tuan-tuan? Tanyalah bank Islam mana-mana pun. Nak tak, boleh tak bagi pinjaman? Saya susah nak pinjam 1,000 je, tak banyak, 1,000 je. Orang lain pinjam puluh-puluh juta, okey je, bagi senang aja. Yalah, puluh-puluh juta dia pinjam, dia boleh bayar. Awak 1,000 pun tak boleh bayar. Tak akan bagi, tuan-tuan. Kecuali kita pergi dekat CSR punya bahagian lah. Kok ada duit-duit dia memang nak derma dan sebagainya, tu boleh lah. Tapi kalau pergi bank nak buat permohonan pinjaman wang dekat bank, kalau kita tengok track record kita, tengok kita punya kemampuan membayar tak ada, memang confirm tak akan dapat, tuan-tuan. Baik, cerita orang yang buat bisnes tadi. Okey, tak apalah, saya kata yang berniaga krepek ni, dia kata okey, saya nak pinjam 1,000 je. Oh, tak ada masalah, 1,000. Okey, kita charge, tuan, dengan kredit yang istimewa, 3% setahun. Okey, 3% setahun dia punya interest dia. So kalau 100,000 kenalah bayar setahun berapa? 3,000 kan. 3,000 RM tambahan. Dia pun buat bisnes, dapat 100,000, dia pun besarkan bisnes dia, memang maju semaju-majunya sampai ekspor luar negara. Dan dia keuntungan dia setiap bulan mencecah 100,000, contoh 100,000. Berapa interest dia kena bayar? Dia kena bayar 3,000 je interest dia. Okey, persoalan di sini, logiknya kita tengok, ada tak kezaliman di situ? Ada tak kezaliman? Tak ada kan? Tak ada kan? Tak nampak kan? Apa zalim pula? Dia berniaga untung, dan dia memang pinjam sebab dia yakin dia boleh bayar dengan bagus. Bahkan dia untung berkali ganda dengan bantuan riba yang diberikan oleh bank. So zalim kat mana? Tak zalim, tuan-tuan. Tak zalim. Tapi haram tak? Tetap haram. Tetap haram kerana hukumnya begitu. So kenapa pula haram yang ini? Itu yang payah nak jawab tu. Sebab secara umumnya riba ini dia akan
dia akan memberikan kezaliman, membawa kepada kezaliman secara umumnya. So hukum ni tuan-tuan, dia tak kira seorang-seorang. Dia kata, oh orang ni untung, tak riba, tak. Kalau riba, dia riba semua. Tak kisah, dia untung ke, dia rugi ke, orang miskin ke buat pinjaman, orang kaya ke, jutawan ke, buat saja kaedah macam ni, haram hukum dia. Sama ada dia untung ataupun tidak. Itu prinsip hukum syarak. Sebab hukum syarak ni dia bukan berdasarkan pada individu. Okay. Kalau hukum haram, haram untuk keseluruhan manusia. Macam tu kaedah hukuman yang ada dalam, atau hukum yang ada dalam Islam. Jadi kita pun bila kita tengok apa logiknya kan, kita pun kaji. Okey, bila kita buat kajian, boleh buat kajian berdasarkan logik. Kita tengok mungkin sebab ni lah kot. Sebab kalau kita berniaga, memanglah sebelum kita dapat pinjaman tu mungkin untung. Tapi ada tak orang yang bila dia buat pinjaman rugi? Ramai kan? Ini masalah ni. Jadi Islam ni dia melindungi benda-benda yang mungkin akan berlaku sebelum ia berlaku. Maksudnya apa dia? Maksudnya berdasarkan kepada apa yang telah pun berlaku sejak zaman berzaman, ramai orang yang buat pinjaman secara riba ni mereka dizalimi secara umumnya. Okey. Kebanyakannya akan merana sebab terpaksa bayar bunga yang lebih sedangkan dia tak mampu pun bayar. Yang untung tu ada, tetapi banyaknya yang rugi. Banyak orang berniaga, berapa ramai yang berniaga lingkup tak mampu bayar, yang terpaksa dia istilah bankrupt dan sebagainya. So inilah kaedah Islam. Tujuannya adalah untuk memelihara umat manusia daripada terjebak ke dalam perkara-perkara yang boleh membawa kezaliman kepada diri mereka. Itu contohlah. Tapi kalau kita nak cari-cari, kita boleh untuk meyakinkan diri kita, lebih lagi boleh kita cari, boleh kita fikir, boleh kita renung, boleh kita buat research dan sebagainya untuk mengetahui apakah hikmah di sebalik setiap pengharaman ataupun kewajipan sesuatu perkara. Baik tuan-tuan, mati Allah SWT, berbalik kepada tajuk kita, kaedah, bagaimana untuk kita mengetahui maqasid syariah ataupun rahsia syariah itu. Dia ada beberapa kaedah yang diletakkan oleh para ulama. Okey, ada 4 cara yang disebutkan oleh ulama, kaedah macam mana kita nak kenal hikmah dia, macam mana kita nak faham, macam mana kita tahu ni ke hikmah dia, ini ke dia punya rahsia di sebalik satu-satu hukum syarak. Ada 4 cara. Yang pertama tuan-tuan, disebutkan oleh ulama istiqra. Istiqra ini mungkin perkataan barulah bagi kebanyakan kita. Istiqra ni maksudnya tuan-tuan pandai, apa maksud dia? Bermaksud pemerhatian yang mendalam ataupun kajian yang mendalam. Maksudnya kalau orang tu perhati tentang hukum-hukum Allah, khususnya para ulama lah, kita mungkin tak mampulah tuan-tuan nak buat pemerhatian macam dibuat kajian yang mendalam oleh para ulama. Tapi kita tak apalah, ini maklumat atau ilmu asas lah tuan-tuan. Bagaimana para ulama mencapai ataupun mengetahui tujuan setiap hukum yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, iaitu di antaranya, ini bukan untuk kita tuan-tuan. Yang kita sebutkan di sini, yang saya sebutkan di sini kan tuan-tuan, bukan untuk kita. Kita ni tak layak tuan-tuan, tak mampu. Saya sendiri pun tak mampu untuk membuat pemerhatian, sebab kita ayat Quran pun tak hafal banyak. Kalau hafal sikit-sikit pun tak berapa faham pun kadang-kadang tak tahu betul ke tak betul yang kita faham tu. Jadi kita nak buat istiqra', kita nak buat kajian mendalam, kita tak mampu. Tapi inilah kaedah yang digunakan oleh para ulama dalam menentukan maqasid asy-syariah ataupun tujuan satu-satu hukum. Okey. So ulama menyebutkan bahawa kaedah yang dibuat oleh para ulama untuk dapatkan maqasid ataupun tujuan satu syariah itu ialah dengan cara kajian yang dibuat secara mendalam. Itu kajian yang dibuat. Tadi saya buat contoh tentang tentang solat, solat witir. Ini pun berdasarkan pada pemerhatian kita boleh dapat dia punya hukum dia ataupun boleh dapat maqasidnya. Contohnya macam tadi saya sebutkan, ulama ada khilaf. Di kalangan ulama Hanafi, mereka mengatakan bahawa solat witir itu wajib, tapi jumhur kata tak wajib. So bila kita perhatikan amalan yang dibuat oleh Nabi SAW, dia itu menguatkan hujah. Yang menguatkan hujah bahawa dia sebenarnya bukan wajib tetapi adalah sunat muakkad.
Apa yang menyebabkan para ulama jumhur mengatakan bahawa solat witir itu sunat? Kerana Nabi tidak pernah mengerjakan solat yang wajib di atas kenderaan. Tak pernah. Nabi tak akan bersolat di atas kenderaan kalau solat itu solat wajib. Ini pemerhatian tuan-tuan. Pemerhatian berdasar perbuatan Nabi. Itu kaedah untuk dapat maqasid. Jadi sedangkan solat witir ni pernah Nabi bersolat dalam keadaan baginda di atas kenderaan. Duduk atas unta tapi Nabi solat. Solat apa? Solat witir antara solat yang dikerjakan oleh Nabi. Maka ulama berpandangan, oh inilah dia. Ya, ini adalah satu bukti yang kukuhlah menunjukkan bahawa bahawa solat witir itu sebenarnya tidak wajib, tetapi dia adalah sunnah muakkadah berdasarkan pada pemerhatian para ulama. Ini pemerhatian ni satu kaedah yang digunakan oleh ulama untuk menentukan maqasid asy-syariah. Baik. Kemudian selain daripada itu, tuan-tuan dan puan Allah SWT, kaedahnya yang kedua ialah kaedah melihat kepada Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Macam kita sebut tadilah. Yang tadi mudah tuan-tuan. Mudah kita kenal maqasid syariah bila Allah Ta'ala sebutkan bersama dengan ayat Quran itu. Di hujung ayat itu selepas adanya perintah, ada disebutkan tujuan dia, matlamat ataupun maqasid dia. Contoh kalau dalam ayat solat yang kita baca tadi, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, solat itu boleh mencegah perkara keji dan mungkar. Okey, itu adalah maqasidnya. Ya, tujuan solat itu antaranya ialah untuk mencegah perkara keji dan mungkar. Jelas disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi adakah itu saja? Mungkin ada lagi perkara-perkara lain, ada lagi hikmah-hikmah lain, ada lagi kebaikan-kebaikan lain daripada solat. Tapi tak adalah cerita dalam Quran contohnya, tak ada cerita dalam hadis kebaikan-kebaikan solat, maka kita pun duduk berfikir-fikir apa benda lagi Ini melalui pemerhatian. Kita tengok apa benda yang mungkin menguatkan lagi kita punya keyakinan bahawa solat ini sangat bagus untuk kita buat. Contohnya gini. Contohnya kita ada masalah tuan-tuan. Masalah dengan isteri kita lah contohnya. Orang dengan isteri balik rumah aja kena marah isteri kita, backing isteri kita contohnya lah. Dah puas dah pujuk-pujuk, backing juga. Contohlah kita hari-hari stres tuan-tuan. Bila stres, setiap kali kita stres kita pergi solat contohnya. Allahu Akbar, ya Allah mintalah. Lepas tu kita rasa tenang jiwa kita bila kita solat. Maka kita fikir, oh bagus rupanya solat ni, boleh memberikan ketenangan jiwa. Maka itu pun kita boleh anggap yang mungkin tidak tepat 100%, tapi itu pun juga mungkin sebahagian daripada matlamat solat. Maka kita, jadi solat ni boleh menyelesaikan masalah. Ya, boleh menyelesaikan masalah, boleh berikan ketenangan jiwa kepada kita. Maka kita pun solat. Maka kita lebih yakin untuk bersolat, lebih banyak kita bersolat lepas itu, dan kita jadikan solat ini sebagai satu kaedah untuk menyelesaikan masalah kita, masalah yang ada membelenggu pemikiran kita. Itu contoh melalui pemerhatian. Asalnya daripada Al-Quran, tapi mungkin ada perkara-perkara lain yang kita boleh juga fikir tentang kehebatan solat itu. Begitu juga dalam hadis. Melalui hadis pun kita boleh juga mengenal maqasid asy-syariah. Sebagai contoh, Nabi SAW menyebutkan berkaitan dengan perkahwinan. Nabi kata apa? Untuk orang muda lah ni. Untuk orang muda. Orang dah kahwin, jangan tuan-tuan. Ini Nabi kata pesanan kepada orang yang belum kahwin, pemuda-pemuda. Nabi kata apa dia? Ya ma'syarasy syabab, wahai orang-orang muda. Okey? Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Man istata'a minkum al-ba'ah, barang siapa yang ada kemampuan untuk berkahwin, maka hendaklah dia berkahwin. Sunnah Nabi. Bila kita dah ada kemampuan tuan-tuan, kerja dah ada, dah kemampuan pun dah ada, fizikal sihat dan keinginan pun ada, dan kita pula dibimbangi berlakunya maksiat kalau tak kahwin, maka pada ketika itu kena kahwin. Nabi sebut di hujungnya, ini maqasid dia. Ini tujuan kahwin tu kenapa? Tadi suruh kahwin je, Nabi tak sebut lagi. Fal yatazawwaj, adalah kamu berkahwin. Kemudian Nabi sebut di hujungnya kenapa kena kahwin. Fa innahu aghaddu lil basar. Kerana dengan kahwin ni insya-Allah
secara automatiknya kamu boleh menutup pandangan mata kamu daripada melihat benda haram. Sepatutnya. Itu sepatutnya. Matlamat yang sepatutnya berlaku bila kita kahwin, mata kita kena tunduk. Mata kita tak tengok benda haram lagi. Itu matlamat. Tapi kalau tak berjaya juga, dah kahwin tapi mata masih lagi melilau ke sana kemari, itu ada masalah sikit. Itu bukan masalah kahwin, itu masalah orang itu. Ya, dia masih belum mencapai matlamat perkahwinan yang sebenar. Antaranya ialah supaya mata kita tunduk, mata kita tak tengok benda haram. Wa ahsanu lil faraj, dan juga dia boleh menjaga kemaluan kita. Okay, sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau kita tengok serupa je tuan-tuan, rupa je lain, tapi hakikatnya sama. Kalau perempuan dekat luar yang kita suka tengok, kat dalam rumah sama je. Sama je tuan-tuan. So kalau kita rasa nak tengok kat luar, balik cepat-cepat rumah, tengok kat rumah. Sebab ada kat rumah, sebab tu disuruh kahwin. Jadi kalau orang yang tak kahwin, tengok kat luar, balik rumah kosong, tak ada apa. Dia bercelaru lah pemikiran dia. Jadi bila dia tengok kat luar, dia pejam mata, kamu boleh balik cepat-cepat ke rumah, dia selesaikan urusan dia kat rumah. Lepas tu dia lega, rehat. Dia tak fikir lagi lah. Contoh, itu antara matlamat. Okey. Fa illam yastati'. Tapi ini pesanan Nabi juga. Tadi suruh apa ni? Suruh berkahwin kalau mampu. Kenapa? Kerana alasannya pertama, tutup mata. Yang keduanya, jaga kemaluan supaya tidak melakukan perzinaan. Fa illam yastati', Nabi kata, kalau kamu tak mampu untuk berpuasa, kamu tak mampu untuk berkahwin kerana sebab-sebab tertentu, mungkin tak ada income ke, pendapatan tak cukup ke, atau badan tak sihat ke, dan sebagainya, kan? Fa alaihi bisawm, maka kena apa tuan-tuan? Kena berpuasa. Itu kaedah penyelesaian. Jadi puasa ni sebenarnya adalah satu kaedah penyelesaian untuk apa? Untuk menekan nafsu kita supaya dia kurang, dia akan jadi lemah. Sebab secara umumnya manusia ni nafsu dia akan meningkat bila dia kenyang. Bila dia kenyang, dia rasa selesa, dia fikir macam-macam. Okey? Tapi kalau dia lapar tuan-tuan, dia fikir apa benda? Dia fikir nak makan je. Dia tak berapa fikir dekat benda-benda lain. Okey? Okey, kita dah masuk Isyak. Okay, tuan-tuan, kita berehat sebentar, memberi laluan untuk azan. Kerana kita insyaAllah kita sambung dalam 10 minit lagi lepas tu insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد. Jadi insyaAllah, Alhamdulillah kita teruskan sedikit lagi dalam sekitar 10 minit insyaAllah. Jadi tuan-tuan Allah SWT, jadi berkait dengan hadis yang kita baca tadi, yang mana Nabi SAW ya, menyuruh kita supaya, khususnya orang muda, supaya berkahwin, kerana kahwin itu tujuannya ataupun maqasid syariahnya adalah untuk memelihara mata kita daripada melihat benda haram, dan juga memelihara kemaluan daripada melakukan perzinaan. Tapi kalau tak mampu nak buat macam mana, fa'alaihi bisawm, maka kena puasa. Sebab puasa ni tuan-tuan, macam saya sebutkan tadi, ya, bila kita lapar, kita tak ingat benda lain kecuali nak makan saja kita ingat. Jadi nafsu kita akan rendah, akan turun. Dia punya degreenya, keinginan syahwat dia tidak setinggi masa kita kenyang. Itu tabiat semula jadi manusia macam tu, kan? Sebab tu Nabi suruh kita supaya kita berpuasa, banyak berpuasa. Ya, kalau kita nafsu, contohnya kita tak mampu nak kahwin, lepas tu kita contohnya, tapi nafsu kita kuat, maka kaedah penyelesaiannya ialah banyakkan berpuasa. Itu adalah fa'innahu lahu wija', kerana itu adalah satu kaedah untuk menghalang kita daripada melakukan perkara-perkara yang haram. Itu jelas ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis ini tentang maqasid pernikahan. Itu di antara maqasid ataupun tujuan kenapa pernikahan itu diarahkan oleh Nabi SAW, bahkan meninggalkan perkahwinan tanpa sebab-sebab yang munasabah, sebab-sebab yang munasabah. Ya, contohnya ada kesakitan, tak mampu, contohnya tak apalah kalau dia tak kahwin. Tapi kalau dia tak mampu kahwin, kemudian kalau tak kahwin boleh menyebabkan berlakunya kemaksiatan, maka wajib dia kahwin, tuan-tuan. Ya, contoh dia mampu, duit ada, badan sihat, kalau tak kahwin boleh menyebabkan berlakunya benda haram. Dah ada girlfriend contohnya, keluar hari-hari, kalau tak kahwin sedangkan dia mampu, maka haram, sebab dia boleh membawa kepada benda haram. Jadi sebab itulah tuan-tuan, meninggalkan benda yang disebutkan perkahwinan itu adalah bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam satu hadis Nabi yang lain, Nabi sebut an-nikah sunnati, ya, nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci atau tak suka pada sunnah aku, maka dia bukan daripada umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, khususnya anak-anak muda yang belum kahwin, kalau dah mampu, kena kahwin, sebab itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, itu cara yang ketiga. Baik, cara yang seterusnya tuan-tuan, juga kaedah yang boleh kita guna pakai, ataupun kaedah yang digunakan oleh para ulama untuk mencari ataupun mengenal pasti maqasid atau tujuan syariah, ialah menggunakan logik akal. Maknanya kalau kita fikir-fikir pun tengok, munasabah juga, kan? Contoh apa dia tuan-tuan? Okey, contohnya saya bawa dekat sini ialah, contohnya kalau orang lelaki, kalau ayah dia meninggal dunia contohnya, maka dia dapat berapa bahagian tuan-tuan? Dia dapat 2 bahagian. Orang perempuan dapat berapa banyak? 1 bahagian. Maka adalah orang-orang yang bukan Islam contohnya,
yang mempersoalkan dia kata Islam ini tidak adil. Beri lebih pada lelaki tetapi kurang pada perempuan. Baik, kita guna logik je tuan-tuan. Kita guna logik saja untuk kita mengenal pasti kenapa Allah SWT memberikan bahagian lelaki lebih banyak daripada perempuan. Logiknya mudah tuan-tuan. Okey, kalau kita tanya, kalau lelaki perempuan tu kahwin, siapa yang bayar mahar? Lelaki ke perempuan? Perempuan. Mahar sekarang ni bukan murah-murah tuan-tuan. Hantaran sekarang tuan-tuan, kalau tak ada 10,000 tak boleh kahwin. Hantaran apa dia? Mahar murah. Mas kahwin dekat Pahang tuan-tuan, RM22.5 je. Murahnya. Kan? Murah. Tapi hantaran berapa? Hantaran semua sekali 10,000. Ada sampai 20,000 tuan-tuan. Mahal nak kahwin ni. Okey? Bukan perkara yang mudah. Baik. Kalau dia dapat harta pusaka, contohlah, harta pusaka tu bagi-bagi dapat 15,000. Lepas tu dia nak kahwin. Contohlah dapat 15,000 je. Kahwin, belah perempuan minta 20,000. Tak cukup tuan-tuan. Walaupun harta pusaka dia contohnya seorang dapat 7,500, maka dia dapat 2 bahagian, dapatlah 15,000. Kahwin 20,000. Dah tak lepas. Defisit tuan-tuan, 5,000 tak cukup. Contohlah. Dah kahwin. Baik, kahwin siapa sediakan rumah tuan-tuan? Sekarang ni tuan-tuan, kalau kahwin dekat nilai ni, nak masuk rumah pun sekurang-kurangnya kalau dekat nilai lah. Rumah biasa-biasa pun 1,000 tuan-tuan sebulan. Nak masuk berapa banyak? Kena ada deposit 2 bulan. Elektrik lagi dengan air lagi, mau 3-4,000. Lelaki juga kena bayar rumah tu. Dapur siapa bayar? Belanja dapur siapa bayar? Lelaki juga. Mahar yang perempuan dapat 20,000 tu dekat mana? Dia simpan tuan-tuan. Boleh tak suami ambil? Tak boleh ambil tuan-tuan, kecuali dengan izin. Seronok je perempuan dapat contoh mahar kan. Walaupun harta pusaka dia dapat sikit, tapi mahar dia dapat. Tak ada orang boleh kacau. Belanja bulan-bulan, suami juga. Kalau dah beranak pula, ada pula isteri lepas setahun contohnya, dapat anak pula. Siapa bayar belanja tu? Suami juga. Okey, secara logiknya tuan-tuan, secara logiknya kita katakan inilah sebabnya kenapa lelaki dapat lebih banyak. Munasabah tak tuan-tuan? Munasabah, logik, masuk akal. Dan itu fakta pun. Itulah di antara kaedah, kaedah macam mana ulama menentukan maqasid asy-syariah. Baik, kemudian satu lagi tuan-tuan, berdasarkan pada fitrah. Okey, fitrah ni apa dia tuan-tuan? Semula jadi. Ada isu yang berkaitan dengan hadanah ataupun child custody, ataupun dalam bahasa Melayu disebut sebagai penjagaan anak. Hak penjagaan anak. Okey tuan-tuan, kalau sekiranya suami isteri bercerai, anak itu masih lagi umurnya belum sampai 7 tahun, belum balik lah, ataupun 9 tahun bagi kanak-kanak perempuan. Okey, 7 tahun bagi anak lelaki. Bercerai, ada anak 2 orang, seorang umur 7 tahun, seorang umur 8 tahun, seorang lelaki, seorang perempuan. Baik, bila bercerai, siapa dapat hak jaga anak tuan-tuan? Bila pergi mahkamah, kalau ibu tu tidak ada masalah, akhlaknya tidak berkahwin dengan orang yang tidak ada hubungan dengan anak itu contohnya, maka hak penjagaan anak itu automatik akan diberikan kepada orang perempuan tuan-tuan. Kenapa orang perempuan? Kenapa orang perempuan pula tak bagi orang lelaki? Orang lelaki tak sayang anak ke? Tak sayang. Orang lelaki tak pandai jaga anak ke? Dia tak pandai jaga, dipanggil lah, carilah amah sebagainya. Adalah orang jaga. Tapi kenapa dia bagi perempuan? Sebab secara fitrahnya, secara semula jadinya, orang perempuan ni lebih penyayang. Tengoklah mak kita, lebih penyayang kan? Dia jaga kita, Masya Allah. Lebih penyabar. Itu di antara sebab kenapa contohnya orang perempuan itu diberikan hak untuk penjagaan anak lebih daripada orang lelaki. Jadi tuan-tuan dan Allah SWT, sekarang itulah yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan sikit sebanyak ada manfaatnya, yang baik daripada Allah SWT, yang lemah yang kurang saya minta maaf banyak-banyak. Itulah kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.